sejahtera kepada Puan Hajah Latifah binti Monas dan semua yang menonton video ini. Video ini adalah berkaitan dengan pembentangan penyuntingan buku cerita kanak-kanak yang bertajuk Jarum Emas Si Helang. Penyuntingan ini melibatkan 5 aspek, jadi mari kita lihat apakah 5 aspek tersebut. Baiklah, yang pertama sekali ialah pengenalan. Seperti yang kita tahu, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan negara kita, iaitu negara Malaysia. Bahasa Melayu ini penting untuk mengekalkan identiti negara, memartabatkan bahasa Melayu dan pengekalan warisan dan budaya. Oleh itu, bahasa Melayu perlu digunakan dalam pendidikan. Video ini mempunyai kaitan dengan penggunaan bahasa Melayu dalam buku cerita kanak-kanak yang telah disunting. Tujuannya adalah untuk memahami, menilai dan mengkaji penggunaan bahasa Melayu. Marilah kita beralih kepada aspek yang pertama. Aspek yang pertama ialah bahasa dan gaya penulisan. Bahasa dan gaya penulisan ini merujuk kepada cara seseorang menyusun kata-kata dalam tulisan ataupun percakapan bagi menyampaikan makna dengan jelas dan efektif. Buku cerita ini menggunakan penulisan naratif, iaitu menceritakan sesuatu. Buku cerita ini juga menggunakan bahasa penulisan yang tidak formal dan kreatif. Terdapat penggunaan gaya bahasa perbandingan, iaitu personifikasi, dan gaya bahasa penyinaan, iaitu sinkop, yang menarik lagi minat kanak-kanak untuk membaca. Seterusnya, aspek yang kedua berkaitan dengan kandungan dan tema. Jadi, apakah itu kandungan? Kandungan merujuk kepada keseluruhan isi ataupun perkara yang dibincangkan dalam sesebuah karya. Ia merangkumi peristiwa, watak, latar, konflik dan mesej yang disampaikan dalam sesebuah cerita, saja ataupun esei. Jadi, tema pula merujuk kepada idea utama atau persoalan pokok yang menjadi dasar sesuatu karya. Kandungan dan tema dalam buku Jarum Emas Si Helang ini ialah cerita atau sastra rakyat yang diwarisi oleh rakyat pada zaman dahulu. Buku cerita ini memaparkan watak haiwan, iaitu ayam dan helang. Di akhir cerita ini juga terdapat nilai moral yang dapat dijadikan contoh dan teladan kepada pembaca. Seterusnya, mari beralih kepada aspek yang ketiga. Aspek yang ketiga ini berkaitan dengan struktur dan aliran cerita. Jadi maksud struktur cerita ini ialah merujuk kepada susunan atau rangka dalam penceritaan yang membentuk keseluruhan naratif. Struktur ini menentukan bagaimana cerita ini bermula, berkembang dan juga berakhir. Aliran cerita pula merujuk kepada bagaimana naratif ini bergerak atau mengalir dari satu bahagian ke bahagian yang lain. Jadi buku cerita ini mempunyai struktur yang teratur dan kemas, seperti mempunyai pendahuluan, isi yang hendak disampaikan dan pengakhiran cerita yang tidak tergantung. Terdapat juga penggunaan plot, watak, latar dan tema yang mewujudkan lagi suasana cerita yang membuat pembaca tertanya-tanya tentang alur cerita yang seterusnya. Selanjutnya ialah aspek yang keempat, iaitu ketepatan fakta. Ketepatan fakta ini merujuk kepada sejauh mana suatu maklumat, data atau pernyataan itu benar dan sesuai dengan realiti atau bukti yang ada. Kisah dalam cerita Jarum Emas Si Helang ini berdasarkan cerita rakyat. Watak ayam dan helang di dalam cerita ini menunjukkan bahawa mereka bersahabat. Tetapi di dunia nyata ataupun realiti, ayam dan helang ini tidak bersahabat kerana helang merupakan haiwan pemangsa kepada ayam. Watak yang digunakan juga tidak mempunyai kebolehan seperti yang manusia ada. Tetapi di dalam cerita ini menceritakan bahawa watak-watak ini mampu melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Oleh kerana itu,
Cerita ini merupakan cerita fiksyen semata-mata. Akhir sekali ialah aspek berkaitan dengan ilustrasi dan tata letak. Ilustrasi ini adalah gambar atau visual yang digunakan untuk memperjelaskan situasi. Tata letak pula adalah cara menyusun dan mengatur elemen-elemen desain seperti teks, gambar, ilustrasi dan warna. Dalam buku ini, dipaparkan gambar yang besar berbanding dengan teks. Gambar yang besar ini adalah untuk memperjelaskan gambaran situasi berdasarkan cerita tersebut. Namun, teks yang diletakkan adalah berada di atas gambar dan lebih kecil. Namun, pada pendapat saya, itu tidak terlalu menjadi masalah kerana seperti yang kita tahu, kanak-kanak memang lebih gemar ataupun suka melihat visual berbanding dengan teks. Jadi dari gambar tersebut, kanak-kanak tetap boleh memahami jalan cerita tersebut. Secara kesimpulannya, penggunaan bahasa Melayu adalah penting supaya penggunaan bahasa Melayu tidak pupus. Oleh itu, bahasa Melayu ini boleh digunakan oleh generasi baharu dalam kehidupan seharian mereka. Penggunaan bahasa Melayu dalam buku cerita haruslah menggunakan perkataan yang lebih mudah dan sesuai agar kanak-kanak mampu untuk memahami jalan cerita. Itu saja. Sekian, terima kasih.